Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Saudara pengurusi majlis, Saudara Dr. Daud, Presiden MRA, pimpinan-pimpinan tertinggi MRA yang ramai saya kenal sejak lama, Pak Ade daripada Indonesia, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk yang diberikan kepada saya adalah peranan urusan tarbiyah dalam pemerkasaan NGO. Tajuk ni penting sekalian, ya. Kerana apakah rahsia seseorang yang terlibat di dalam kerja-kerja kemanusiaan ini kekal sampai bertahun-tahun, sampai sekarang, ya. Apakah X factor yang menyebabkan seseorang ini boleh bertahan? Ya, kita lihat Dr. Daud boleh bertahan, Fauzia Taha boleh bertahan, ya, Azwan boleh bertahan, Dr. Daud, Dr. Razak. Apakah rahsia ini untuk anak-anak muda? Tadi disentuh tentang anak-anak muda yang akan mewarisi perjuangan kemanusiaan ini. What are the X factor? Ya, saya tak pernah kerja, saya kerja kerajaan kejap saja, 2 tahun. Lepas tu saya mengambil keputusan untuk terlibat dalam kerja-kerja dakwah dan kemanusiaan sampai sekarang. Ya, sekarang dah 64 tahun. Ya, masih lagi bersemangat, ya, untuk membuat kerja-kerja kemanusiaan. What are the X factor? Itulah peranan tarbiyah. Itu sebab orang yang terlibat dalam kerja-kerja kemanusiaan ini adalah insan terpilih. Ya, insan terpilih. You are chosen by Allah SWT. Ya. Kenapa? Ya. Kemungkinan doa mak bapak. Kenapa? Mungkin doa kita. Mungkin kerana kita ada bercita-cita untuk melakukan sesuatu. Ya. Saya teringat ketika berumur 17 tahun, saya mengatakan I want to do something for the world. Ya. Ketika menunggu result SPM, saya nak melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk manusia, tanpa mengetahui macam mana cara dia. Just terfikir dan berniat. Ya, saya nak, I want to do something good for humanity. Saya ingin melakukan sesuatu yang baik untuk manusia. Ya. Lepasan SPM, tak terbayang apa benda yang nak dibuat. Ya. Agak-agaknya kerana niat itu. Ya, niat untuk menjadi manusia berguna. Itu sebab hadis ini penting yang menjadi tema MRA, khairun nas anfa'uhum linnas. Itulah niat kita. Maknanya sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling banyak manfaat kepada manusia yang lain. Ya, khairun nas anfa'uhum linnas. Very powerful hadis, ya, yang paling baik. Dan dalam seluruh ayat Al-Quran Allah menyebut khairu ummah itu dikaitkan dengan amar ma'ruf nahi munkar. Ya, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Umat yang terbaik, ya. Hasil daripada niat tersebut tanpa mengetahui what is going to happen, but ada niat, ya. Cuba tengok balik saya punya testimoni pada hari ini. Just return back balik saya punya intro. Ya. Inilah hasilnya. Ya. Hasilnya maknanya saya bukan nak membangga diri, tapi oleh kerana ada ini untuk anak-anak muda, niat untuk menjadi manusia yang berguna itu, hasilnya tak pernah kerja yang kerajaan, ya. Alhamdulillah baru ni atas permintaan PM
saya diminta untuk bertugas menjadi penasihat khas kepada Menteri Luar Negeri mengenai kemanusiaan dan juga pembangunan semula. Ya. No diplomatic background, tak pernah kerja kerajaan. I'm not even a PTD. Tetapi pengalaman terlibat dalam kerja-kerja NGO, dakwah dan kemanusiaan itu dihargai oleh kerajaan. Sekarang, kerajaan Madani sekarang. Ya, maka di co-op into the government, advising the government on humanitarian aspect and reconstruction. Ya. Tak minta, tak melobi, tapi dia minta untuk bertugas. Saya tidak meminta, tapi kerajaan meminta untuk membantu. Dan juga di kalangan OIC, ya, Permanent Human Rights Commission, Human Rights OIC, peringkat OIC, ya, di peringkat OIC, Presiden Wadah, Presiden Abim, ya, and then Union of Islamic World dan DIAREC. Nanti saya akan juga bincang soal Rohingya School. Jadi rupanya innamal a'malu binniyat itu sangat penting. Ya. Yang nak bekerja dengan kerja-kerja kemanusiaan dalam MRA ke, dalam Global Peace Mission ke, dalam ABIM, whatever it is, innamal mu'minuna ikhwah. Mana ni soal innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu bermula dengan niat. Saya punya niat tapi tak tahu what's going to happen. Ya, umur 17 tahun, sekarang 64 tahun. This is some of the responsibility given by Allah to you because of your niat. Ya, Allah Ta'ala bagi. Kerana kamu berniat itu, ya, maka Allah Ta'ala bagi tanggungjawab. Bagi tanggungjawab, bagi tanggungjawab. Ya. Jadi kerana itulah persoalan niat itu sangat penting. Dan Allah menggunakan satu hadis tadi, khairun nas anfa'um linnas, dan ayat Al-Quran kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah umat yang terbaik dilahirkan oleh Allah untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah daripada yang mungkar. Orang berfikir soal amar ma'ruf mungkar mengajak orang baik, ajak orang pergi sembahyang. Tidak. Kemiskinan, penderitaan itu adalah mungkar, sebab kemiskinan itu menghampiri kekafiran. Ya. Jadi kita luaskan konsep amar ma'ruf nahi munkar, bukan soal nak mengajak orang ke masjid jadi baik, tetapi untuk merubah sistem, membaiki sistem, membantu orang-orang miskin. Dan tegas sekali yang selalu disebut oleh Dr. Razak. Surah Al-Ma'un merupakan suatu ayat yang sangat keras dalam menekankan soal manusia yang tidak mementingkan orang lain, menekankan soal ibadah semata-mata, tapi tidak memikirkan masalah sosial. Jadi persoalan niat itu sangat penting. Jadi kalau ada anak muda yang terlibat dalam MRA ni, nasihat saya, ya, niat kena betul. Ya. Kalau niat tu hanya untuk datang sementara dapat pengalaman atau cari kerja lain, maknanya kena betul baliklah. Ya. Don't worry. Apabila kita niat kita tu betul, langkah-langkah kita itu diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bersesuaian dengan kehendak Allah Taala, dia akan diatur cantik. Ya. Tanpa kamu lobby, tanpa kamu, semua jawatan ni saya tak minta pun. Tak ada lobby, tak ada keluar duit 1 sen pun, tapi diberikan amanah itu dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. This is very important, sangat penting untuk kita faham, ya. Bekerja dengan kerja-kerja kemanusiaan ini, jangan fikir nak jadi kaya. But your life will be enough. Ya, jangan fikir nak membina kekayaan. Aku jadi kaya, aku jadi ternama. Itu kalau Allah Taala bagi dapat. But jangan terfikir langsung untuk senang dalam kerja-kerja kemanusiaan. Sebab itu akan jadi diversion, akan menghilangkan fokus kita daripada kerja-kerja membantu orang susah. Ya, jadi kerana itulah, tetapi hidup kita cukup untuk hidup. Ya, orang lain selesa, tapi tidaklah mewah. Ya, Islam kemewahan itu dikaitkan dengan kerosakan, dengan fasad. Orang yang hidup mewah itu dikaitkan dengan dengan mencetuskan kefasadan. Bacalah Al-Quran mengenai orang-orang apa yang disebut sebagai hidup mewah, living in the luxury life in this world. Sebab the real luxury life is in the hereafter.
Hidup yang paling mewah itu tidak ada tandingannya di dunia ini kecuali di hari akhirat, di syurga yang tak pernah kita bayang, tak pernah kita lihat, tak pernah kita rasa, tak pernah kita bayangkan bagaimana hebatnya. Jadi maknanya persoalan niat, persoalan jangan memimpi soal pulangan duniawi dalam kerja-kerja kemanusiaan. Dunia akan datang, tapi jangan bercita-cita untuk mendapat pulangan duniawi daripada kerja-kerja kemanusiaan. Ya, sebab the real pulangan adalah di hari akhirat. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ya, untuk anak muda, tadi disebut oleh Dr. Daud mengenai untuk anak muda. Ganjaran kerja-kerja kemanusiaan ini juga dikaitkan lebih baik daripada mental health. It will solve your problem, definitely. Lebih baik daripada itu. Saya bercakap demikian kerana pengalaman. Ya, anak muda yang terlibat dalam kerja-kerja kemanusiaan, Allah Ta'ala grant kesenangan yang bersifat abadan abada. Ya. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan sekalian ada yang tahu, ada yang mungkin tak tahu tentang kisah anak saya Ahmad Ammar, 20 tahun. Yang muda-muda ramai tak tahu. Anda tahu ya, umur 1 bulan sebelum beliau meninggal dunia, beliau membuat kerja-kerja kemanusiaan di Syria. Ya. Membuat kerja-kerja kemanusiaan ketika Syria itu berlaku pengeboman, pembunuhan dan segala macam, dia memberanikan diri, ya, untuk pergi ke Syria, kawasan perang, dan untuk menghantar bantuan air bersih. Ya. Tak payah tunggu bertahun-tahun. Malam itu juga dengan kehendak Allah Ta'ala, beliau ketika bermalam tidur di hospital, di tempat yang paling selamat pada waktu itu, beliau dengan takdir Allah Ta'ala telah dibawa naik ke langit melihat syurga. Ya. Beliau melihat syurga di bumi Syria. Ini untuk anak-anak muda ni. Ganjarannya lebih, more than mental stress, more than mental problem. Ya, reward dia tu melihat syurga. Ya. Dan lebih baik lagi daripada itu, dipertontonkan kepada beliau bahawa hurun ain miliknya yang menanti di syurga. Ya, itulah hurun ain yang menunggu kamu di syurga. Sebulan lepas tu beliau meninggal dunia ketika berumur 20 tahun. Anak-anak muda di sini nak masuk syurga tak? Ya. Syurga menanti kita. Ya. Kalaupun tidak di syurga, ya, Allah Ta'ala akan menjamin kita. Jadi untuk itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kerja kemanusiaan ini, ya, akan memberi kebaikan kepada kita. Kerja menolong orang ini memberi kebaikan, sebab ada satu hadis Nabi. Sebab ini bincang soal tarbiyah. Saya bincang go deep into the spirituality. Ya. Satu hadis sahih Muslim, wallahu fi auni maka na abdu fi auni akhi. Ya. Allah Ta'ala akan menolong hambanya selagi mana hamba itu menolong saudaranya yang memerlukan. Wallahu fi auni maka na abdu fi auni akhi. Allah Ta'ala akan menolong hambanya selagi mana makana, selagi mana, ya, hamba itu menolong orang susah. Ya. Selagi mana itu kata kuncinya. Mana as long as you help others, the barakah will keep on coming to you. Tak akan berhenti-henti. Bila Allah Ta'ala nak menolong kita, makna itulah hidup barakah. Ya. Itulah rahsia mengapa Dr. Razak boleh bertahan sampai sekarang. Umur dah 76 tahun. Ya. Itulah rahsia Dr. Daud Khairil. Ya. Itulah rahsia mengapa generasi the golden generation yang memulakan kerja-kerja kemanusiaan ini boleh bertahan sampai sekarang. Sebab dia tahu bila dia menolong manusia yang susah, maka pertolongan Allah Ta'ala tersebut akan berterusan kepadanya. Pertolongan Allah Ta'ala itu maksudnya adalah barakah. Hidup kita barakah, anak kita barakah, kerja kita barakah, apa pun kita buat menjadi barakah.
So betul, barakah 4 itu yang hanya orang yang melaluinya saja yang boleh faham. Itu sebab saya boleh bertahan. Kalau nak fikir sekarang ada 6 orang cucu, Dr. Razak, saya ingat ada 30 cucu je. Dia lagi ramai. Anak 12 orang. Oh. Saya 6 orang cucu, patut sekarang ni at the age of this age, duduk rumah je lah. Jangan cucu. No. Sebab kita merasai barakah Allah Ta'ala tersebut, only those who are involved will know. Ya, yang dah terlibat itu baru dia tahu merasainya, dan dia dah merasainya macam orang dah masuk syurga, dia tak nak keluar lagi lah. Tak nak keluar dari syurga dah. Begitulah orang kerja dalam kerja kemanusiaan ni. Ya. Khairil, tengok. Committed. Saya tahu sejarah dia, macam mana dia bertemu isterinya. Ya, sumber dalam poket saya. Ya. Syarifah Haminah, Kak Pah. Ya. Jadi bagi yang terlibat dalam kerja-kerja kemanusiaan, kerja dakwah, dakwah tak boleh dipisahkan dengan kerja kemanusiaan. Kita jangan pergi hanya setakat nak bagi makan saja. Akhirnya adalah dakwah. Itu penting. Bukan kerja kita hantar bantuan kita balik. No. Kita touch and then message Islam tu mesti sampai. Dakwah harus berkembang. Ya. Jadi kerana itulah saya menyarankan, saya tak baca apa yang saya prepare, sebab saya nak respon daripada Dr. Daud dengan Dr. Zul tadi. Ya. Lebih real saya punya respon. Kalau saya baca ni dia dah jadi prepared. Jihad itu adalah untuk dirinya. Innallaha la ghaniyun 'anil 'alamin. Allah Taala itu lebih kaya daripada seluruh alam. Kerja-kerja kemanusiaan ni kena ada semangat jihad. Tak boleh kerja halal balai, tak boleh kerja sambil-sambil. Ya, semangat jihad maknanya putting the whole mental, the spirit and the soul untuk menjayakan misi-misi kemanusiaan. You kena all out. Ya, wa man jahada fa innama yujahidu linafsihi. Barang siapa yang berjihad, jihad itu adalah untuk dirinya. It will come back to you. Definitely. Ya. Barang siapa yang syaratnya berjihad, kalau you takkan dapat, kalau tak dapat, kalau kita buat kerja halal balai, lebih kurang je lah. Sambil-sambil itu tengok negara orang. Itu yang Dr. Daud sebut tu, nak pergi luar negara, ramai yang nak jadi sukarelawan. Yang nak pergi ke Sabah, ke Sarawak, ke Pulau ke Filipina, tak berapa ramai nak ikut. Dia ada elemen nak sambil-sambil melawat. Itu dah salah dah. Tak dapat. Ya, kalau sambil-sambil nak berjalan, sambil-sambil tengok negeri orang, dapat kita buat kerja-kerja kakak barang sikit, dapat tengok Yaman, dapat tengok Syria. That's wrong. Tak dapat. Dia punya kembalinya itu kepada kita itu tak dapat. Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsihi. Maknanya jihad itu akan kembali kepada kita. Iaitu itu dah yang dikatakan barakah. Tak dapat benar. Ya. Jadi nak kena reset tu, Dr. Daud. Ya, saya dah pergi mana-mana pun saya kata kalau kerja kemanusiaan ni kalau ada niatnya boleh berjalan-jalan, boleh mencantikkan saya punya CV untuk dapat kerja PTD. Tak jadi. Ada yang fikir demikian tak? Ya, nak mencantikkan CV supaya kita pernah kerja sebagainya. Jadi bila kita apply job, oh, fantastic, terus dapat kerja. Niat dia untuk dapat kerja. Kerja-kerja dakwah dan kemanusiaan ini jangan dikaitkan dengan duniawi. Dunia akan datang, confirm. I tell you. Garanti akan garanti you. Sebab Allah dah sebut. Ya, wa man jahada fa innama yujahidu li nafsihi. Barang siapa yang berjihad, jihad itu adalah untuk dirinya sendiri. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itu the spiritual aspect of kerja-kerja kemanusiaan. Ya. Jadi saya tak heran macam Dr. Razak, selagi dia larat saya tengok confirm dia akan buat kerja punya lah. Saya akan terkejut kalau tengok dia rumah pakai kain pelekat dia tidur menung ya. Maknanya saya akan terkejut. Ya. Tetapi he will continue selagi dia larat. Definitely. Sebab kita dah merasai nikmat kerja-kerja kemanusiaan. Saya selagi larat, I will do it. Maknanya kalau nak dipanggil pulang while standing and doing dakwah and kerja kemanusiaan. That is very important. Baru kita boleh berjalan. Kalau tidak,
Kerja-kerja ini kalau dikaitkan dengan kepentingan duniawi, kita ada problem. And I can assure, jangan bimbang langsunglah. Dunia akan datang. Tapi kita tidak akan mewah. Sebab mewah itu dikaitkan dengan fasad. Kita akan senang. Keperluan kita cukup. Tapi mewah tidaklah. Ya. Setakat nak beli jaket-jaket yang macam Pak Ade itu boleh lagi lah. Ya. Ya. Tapi lebih-lebih dah. Okey. Saya nak dalam masa beberapa minit saya sampaikan bahawa sekarang what is going to be the future. Kerajaan Madani ini adalah kerajaan ya untuk menggambarkan Islam itu rahmatan lil alamin di seluruh dunia. The model of Madani itu adalah menggambarkan inclusiveness of our society, cohesion of our society. Umat itu bersatu, inklusif dan menggambarkan sebagai model di dunia. Dan salah satu daripada tak disebut adalah nak menjadikan humanitarian ini sebagai humanitarian policy as a soft power for Malaysia. Ya, humanitarian policy as a soft power. Soft power maknanya kita tak ada kekuatan tentera. Kita tidak ada kekuatan ekonomi. Tak kuat. We are a small country. Tetapi kita ini jiwa besar. Ya. Ya. Yang ini maknanya saya sentuh ya. Maknanya Madani, makna there will be a humanitarian advocacy policy, it will become our soft power. Alhamdulillah Malaysia mempunyai banyak NGO yang buat kerja kemanusiaan, itu dah menaikkan nama Malaysia. Ya. Jadi kerana itu as a soft power, dia kena bergantung dengan peranan NGO. Jadi dalam perbincangan ini ada daripada Mike mana how to transform NGO itu as a soft power untuk mengembangkan. Kalau USA tahun 60-an dia menggunakan education, menghantar English teacher. Saya belajar daripada belajar bahasa Inggeris ketika sekolah menengah dengan Peace Corps punya volunteer. Ya. Sir Richard Halberstadt, saya ingat lagi sampai sekarang dia mengajar bahasa Inggeris. Ya. Jadi bermakna soft power Malaysia yang ada cuma nak some coordination. Bukan nak control. Hanya ada mana pendekatan yang lebih coordinated to represent Malaysia. Maknanya this will be a very powerful force. Ya. Saya diminta juga untuk melihat Kemboja. Ya, how to menggunakan harness NGO Malaysia yang banyak pergi ke Kemboja. Tetapi masing-masing buat bendera sendiri. Masing-masing buat pendekatan sendiri. Ada yang touch and go, ada yang long term. Jadi macam-macam akan menimbulkan banyak kekeliruan. Jadi kerana itu ya, macam mana supaya NGO yang ada itu boleh bekerjasama. Mana yang kamu dah pergi, your strength is the area, kita top up dengan strength yang lain. Then this soft power can become a reality. Ya, ini yang saya war-warkan di Kemboja. Di Afghanistan, saya diminta ke Afghanistan juga. Ya, very tough. Ya, one of the minister, Menteri Taliban, dia kata, Malaysia is the only country where there are many NGO bringing their own flag. The only country, dia kata. Ya, minister kata, why? Yeah. One NGO come from Malaysia, bawa flag dia, buat kerja-kerja sendiri. And they don't meet each other. They don't talk with each other. Other country, whoever they are from NGO, they will bring only one flag. Turkey satu, Iran ke apa, satu flag ya. Tapi Malaysia ada macam-macam flag, and they realize kita don't even talk to each other. Dia kata. Itu komen Menteri Taliban. Saya kata, ya, we will try to do it. Tapi maknanya we have not reached to a stage whereby we are able, to coordinate among ourselves to project Malaysia as a soft power. Yang itu belum lagi. Ini cabaran bagi kita lah. Cabaran bagi semua orang. Jadi kerana itulah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sesi ini sangat penting ya bagi saya. The spiritual dimension
ini adalah suatu yang kalau kata saya daripada banyak-banyak aspek, this is the best part, the spiritual dimension. Ya. Jadi kerana itulah tuan, and you have to be selfish to become selfless. Apa maksudnya? You have to be selfish to become selfless. Kita ini kena tamak untuk membuat kerja-kerja kebaikan. Kalau orang lain tak ada, tak apa, aku nak pergi. Ya, you cannot pick and choose buat kerja-kerja kebaikan ni. Jadi mana kita ni kena selfish, sebab untuk kerja-kerja kebaikan ni, kalau orang lain tak ada, tak apa, aku ambil. Orang tak ada, aku ambil. Mana kita kena to become selfless. Ya, bila kerja-kerja kebaikan yang kita buat tersebut, akhirnya kita menjadi manusia yang selfless. Sebab kita nak merebut ukhrawi, bukan duniawi. Kebanyakan orang mengapa tidak mau keluar daripada kepompong zon selesa kerja-kerja kemanusiaan. Dia kerja-kerja kemanusiaan, dia pick and choose. Saya tahu sangatlah. Kalau nak bantu orang Syria, ramai orang Malaysia nak tolong. Tapi kita ada satu sekolah Rohingya, nak bantu tak? Rohingya tak mau. Dia tak mandilah, busuklah, kuman lah, nanti berjangkitlah. Ya, dalam sekolah kita ada yang datang pergi sekolah Rohingya, dia rasa takut kena penyakit. Ya, ini kotor lah segala macam. So we cannot pick and choose. We cannot pick and choose. Sebab anggaplah orang-orang yang datang itu Allah Ta'ala mengantar kepada kita. Yang datang kepada kita itu tersebut, siapa pun, Somalia ke, Syria ke, Rohingya ke, Palestin ke apakah, Allah Ta'ala hantar kepada kita untuk we do something about it. You cannot pick and choose. Tolonglah sebaik mana yang mungkin yang termampu dari kita. Ya. And the reward tak terbayang abadan abada. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya ucap tahniah kepada MRA, ya, semua sahabat-sahabat saya belaka yang terlibat daripada pengkalan yang sama. Ya. Maknanya now is the time to bring, menjadikan, to transform humanitarian work tu, ya, bukan peringkat individu lagi, di peringkat menjadikan ini sebagai a soft power. If we can do it, sangat very important. InsyaAllah tahun hadapan 2025 Malaysia akan menjadi pengerusi ASEAN. Ya, saya nak bagi fokus kepada kita. How to help Malaysia untuk membawa agenda madani, menguatkan soft power kita. Ya. Target kita ASEAN, kita nak menyelesaikan masalah konflik di Filipina. Okey, ya, ada perubahan. Patani will be a very important aspek. Kita nak menyelesaikan, apabila Malaysia menjadi pengerusi ASEAN, at least isu Patani itu dapat dituntaskan. Ya. Rohingya is another thing. Ya, sebab ini adalah semua negara di bawah ASEAN. So yang menjadi flashpoint kepada ASEAN problemnya adalah Rohingya di Myanmar dan juga Patani yang tak selesai. Jadi kalau kita bayangkan Perdana Menteri Anwar Ibrahim kerap pergi ke Patani, memberi fokus kepada Patani. Ya. Isu Rohingya pun pendidikan itu juga dalam proses untuk membolehkan mereka boleh belajar. Jadi saya menyarankan supaya that will be the focus. Ya, apa ni? And then saya diminta pergi ke Kemboja. Why Kemboja? Sebab ada 3 majority Buddhist country, ya, yang ada berkaitan dengan minoriti Muslim yang agak besar. Thailand, Kemboja dan juga Myanmar. Kamu pergi Kemboja. Kita pergi Kemboja, why not Patani? Mengapa tak Thailand? Mengapa tak ni? Pergi Kemboja. Sebab Kemboja is a Muslim Buddhist majority country that treated the Muslim minority very well. We want to put them as a case study supaya sesuai dengan konsep Madani. Kalau Malaysia, konsep Madaninya Muslim majority taking care of the non-Muslims minority, and Cambodia a Buddhist majority country taking care of the minority Muslim country. Ini secara langsung memberi mesej kepada Thailand dan juga Myanmar. It can be done kalau kamu tak. If you have a good, you have a will, you can do it. Sebab Muslim di Kemboja hanya 2% saja. Ya, jadi kerana itulah
dalam konteks itu sekalian is very important, Kamboja, Thailand, Myanmar in particular di Rohingya. Alhamdulillah MRA ada satu sekolah, kan? We are trying to work on that. Dan kalau kita harap 2025 boleh selesai benda itu. Kalau tak selesai sepenuhnya, selesai sebahagian daripadanya. Next will be Afghanistan. Afghanistan is coming up. Why Afghanistan? Sebab the entire UN agency and the entire Muslim country dah masuk tahun kedua, tak ada satu pun mengiktiraf mereka. They are totally abandoned. So kalau kita pergi ke sana untuk membawa semangat kita, ya, semangat madani, semangat ukhuwah Islamiah itu, mana ini akan merupakan suatu sangat penting. Saya dah bersiap dengan Datuk Daud tentang macam mana MRA, KPG sebagai untuk come forward untuk ke Afghanistan. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itu dah lebih kurang saya nak kongsikan. Saya dah bincang soal the spiritual dimension, which is very important. Ya. Saya dah bincang soal bagaimana nak transform kerja-kerja kemanusiaan ini sebagai a soft power for Malaysia, which can be done, dia boleh dibuat, termasuk isu Palestin, ya, mengajak, dan kita kena bersiap sedia kalau konsep ini berjalan nanti, ya, kita akan berhadapan dengan realiti baru yang mana the best brain from all over the world will come to Malaysia and they want to live in Malaysia. So ini pendekatan racism, Melayu terancam sehingga mereka nak menghalau pelarian itu bertentangan dengan konsep Muhajirin Ansar yang ditunjukkan oleh Ar-Rasul. Inilah sunnah Nabi yang paling besar, Muhajirin Ansar. Konsep rahmatan lil alamin, konsep inklusif. Ya, negara ini bukan milik kita, miliknya Allah Subhanahu Wa Taala, tempat untuk kita menjadikan tempat untuk ni. Dan malang sekali apa yang berlaku di Malaysia itu dibawa oleh orang Aceh pula dalam menghalau orang Rohingya. Dikata tengok orang Malaysia apa tak tahan, kita pula pandai-pandai nak jaga dia orang. Dah memberi kesan kepada suatu perkara yang buruk itu diikut pula oleh negara jiran, which is not good. Ya. Jadi kerana itulah sekalian saya ucapkan terima kasih di atas jemputan ini, dan saya harap perkongsian ini ada manfaatnya. Mudah-mudahan konvensyen ini akan melahirkan suatu program-program yang penting. Nanti bila dah ada program itu dah solid sekali ini, insya-Allah nanti saya akan libatkan semua sekali NGO-NGO untuk how we harness the NGO into a soft power, dan Malaysia akhirnya lemah segi ekonomi, mungkin tak mampu memberi dana, lemah dari segi ketenteraan, tetapi kita punya manusia yang kaya jiwa-jiwanya itu yang akan membawa mesej rahmatan lil alamin ke seluruh dunia. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.